Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saiti binti Abdul Kamad, C18E0242. Hari ini saya akan membincangkan topik mengenai pengurusan warisan dan aktiviti konservasi di tapak warisan dunia, mengenai yang mana apa yang saya belajar pada minggu ini. Okey, perbezaan antara pengurusan warisan dan aktiviti konservasi dalam tapak warisan dunia. Okey, dalam konsep definisi pengurusan warisan, di mana ia perlu ditimbulkan banyak faktor dalam pengurusan warisan yang mereka miliki dan bertanggungjawab terhadap warisan tersebut. Idea pengurusan warisan muncul sebagai tindak balas kepada keistimewaan dalam keperluan warisan yang dinyatakan oleh Miller pada tahun 1989. Okay, pengurusan warisan ini berurusan dengan penggunaan masa lalu untuk tujuan kontemporari dalam cara yang diinginkan. Okey, di mana tujuan kontemporari itu merangkumi aktiviti pemeliharaan untuk warisan masa depan, selain itu penggunaan warisan untuk pelancongan dan tujuan makna warisan untuk komuniti tempatan. Okey, manakala bagi definisi bagi konservasi pula, ia dapat didefinisikan sebagai perancangan yang teliti dan pengurusan sumber yang terhad dan terpilih. Iaitu Miller 1989 mengatakan bahawa pemeliharaan adalah komponen penting dalam pengurusan warisan. Dan manakala Pickett 2001 pula menyatakan bahawa kepentingan pemeliharaan budaya dan semula jadi warisan ditekankan oleh organisasi antarabangsa seperti UNESCO, ICOMOS, ICCRM dan sebagainya. Konsep kelestarian adalah kunci untuk pemeliharaan budaya dan warisan semula jadi dari segi ekonomi, sosio-budaya dan persekitaran. Okey, dalam pengurusan warisan ni ia melibatkan pelbagai isu dan tapak warisan dunia. Oleh kerana tapak warisan dunia dia bersifat universal atau meluas, masalah ini menjadi lebih susah kepada WHS lah, tapak warisan itu sendiri. Graham 2000 mendakwa bahawa siapa yang menguruskan warisan adalah penting dalam perkara pengurusan warisan muzium, dan ada pandangan kolektif mengenai siapa yang harus menguruskan warisan. Ini kerana tahap variasi tempatan dalam bidang pengurusan warisan yang bergantung sebahagian besarnya adalah inisiatif tempatan dan pelaksanaan perundangan negara. Garis panduan pelaksanaan Konvensyen Warisan Dunia ia berfungsi sebagai prinsip untuk pengurusan harian atau semasa ke semasa, kiranya untuk mengatur lebih baik dalam pengurusan warisan lah, begitu. Selain itu kepentingan operasi garis panduan pengurusan warisan semula jadi dan campuran tapak warisan dunia adalah ditunjukkan oleh para sarjana dan pengamal di seluruh dunia, yang dinyatakan oleh Miss Buckley 2004. Akhir sekali, pengurusan warisan ini di mana garis panduan juga disemak secara berterusan yang bertujuan untuk merefleksikan konsep baru, pengetahuan dan pengalaman. Dalam konservasi pula, di mana yang dinyatakan iaitu konsep kelestarian terbagi kepada dari segi ekonomi, sosio-budaya dan persekitaran tu dia terbagi kepada 3, di mana Orbasli 2000 menyatakan bahawa pemeliharaan ini mempunyai dimensi fizikal, ruang dan sosial, di mana dalam dimensi fizikal tu dia berkait rapat dengan pemeliharaan bangunan yang melibatkan bangunan bersejarah, manakala dimensi ruang adalah pandangan
pandangan perancang bandar secara keseluruhan, termasuk ruang dan penggunaannya, peredaran dan lalu lintas, dalaman dan luaran bangunan ruang. Dari segi dimensi sosial pula, ia berkenaan dengan pengguna, komuniti tempatan dan penduduk bandar. Dimensi sosial ini dia sukar ditentukan, tetapi dikatakan paling penting dari segi pemulihan bandar sebab ia melibatkan sosial, melibatkan masyarakat. Sekian dan terima kasih.